Saya selalu menyampuk kalau panel-panel lain bercakap, malam ni tak tersampuk tak? Sebab rasa seronok penjelasan, dan malam ni memang istimewa lah. Antara istimewanya malam ni ada pokok bunga dua. Kan? Jadi bagaimana yang saya sebut tadi, saya pun dah tak tertanya dah, Ustaz Zaudi dah buat satu intro yang sangat cantik secara umum, banyak contoh-contoh yang diberikan. Yang paling saya seronok dengar tentang yang jual kapek tadi, beberapa skim, beli cash, bayar besok, bayar lusa. Mungkin saya boleh buat pada madu lepas ni kan. jadi bagaimana saya sebut, kita akan buka soalan dua bentuk, sama ada melalui SMS ataupun WhatsApp. Saya akan bagi nombor ni, dan kalau ada yang nak tanya secara direct pun boleh. Ya. Okey, sebelum masuk soalan, saya nak terangkan satu basic yang paling penting juga. Satu lagi sebelum kita buka soalan, basic yang paling penting juga. Dah berapa tadi? 4 dah kata. Yang kelima, fahamilah dosa yang paling besar dalam bab duit. Dalam bab duit kita kena tahu yang paling tinggi. Kita boleh lari daripada dosa-dosa yang kecil-kecil ni, tapi jangan lupa yang paling besar, yang paling teruk sekali kesan di kepada hati dan kepada iman kita. So kita kena tahu, jangan tak tahu ni. Dan bila dah tahu lepas ni, jangan hanya cukup malam ni, tuan-tuan kena balik, start mula membaca. Walaupun pening, usaha membaca literature, tulisan-tulisan dalam bab ini. Okey, apa dua? Saya bagi dua dosa terbesar dalam bab harta. Dua. Yang pertama, dosa dalam bab harta yang kita tak buat. Maknanya ada harta ni, dia ada hak dia, kita tak buat, dosa memang besar. Itulah namanya tak bayar zakat. Okey, dosa yang paling besar, yang paling haram dalam bab yang kita tak buat, disuruh buat, yang wajib buat, yang tak buat, tak bayar zakat. So berhati-hati, jangan ignore, tak ambil indah dalam kira zakat. Semakin kaya seseorang, semakin susah dia kira zakat. Sebab banyak sangat duit dia, aset dia banyak, ya. Dan kira zakat itu adalah satu jihad. Macam tuan-tuan pergi haji, ada yang mau balik haji, susah tak nak pergi haji, nak pergi Mina, nak pergi Muzdalifah, lari balik tawaf, kemudian pergi Mina balik, kemudian ya Allah pening kepala dengan jam. Semua itu adalah satu jihad yang hebat melawan hawa nafsu. So nak kira zakat adalah penting. Dan zakat kalau tak dikeluarkan, maknanya orang itu solat dia, solat yang tak ada ertinya yang banyak. Dalam Quran, bila mana Allah kata solat, Allah akan kata zakat. Contoh paling mudah, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang yang kami beri kuasa kepada mereka, mereka dirikan solat dan mereka tunaikan zakat. Nampak? Zakat, wa aqimus salah wa atau zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, tunaikan zakat. Ada solat, ada zakat. Ada solat, ada zakat. You buang zakat, Khalifah Umar anggap orang itu murtad, lalu diperanginya. Abu Umar Al-Khattab nampak rasa macam tak payah perang lah dulu. Tak, Abu Bakar nak perang juga. Lalu Umar kata, bila Abu Bakar seorang yang begitu telah confirm, maka ini pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul lah, Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita berhenti untuk buka soalan, tadi tu yang wajib buat. Ni yang wajib paling tinggi untuk jauh. Itulah namanya riba. Saya yakin tuan-tuan dah pernah dengar nama itu, walaupun tak berapa familiar. Kan? Tak berapa familiar, tak berapa biasa. Dan riba ni pula dia macam zakat juga. Zakat ni nak kira susah. Bila mana? Macam tuan-tuan pergi lembaga zakat Selangor, pusat zakat wilayah, tuan-tuan akan kadang keluar daripada pusat zakat dan lembaga zakat itu dalam keadaan tak puas hati. Pernah tak? Ada, sebab ada orang dia tak puas hati apa? Kata ustaz yang kira zakat ni dia pun tak confirm. Dia pun kelang kabut. Dia kata cara kira ni ada 3 cara, encik. 3 cara. So macam mana aku nak pakai ni?
Nak kira based on asset ataupun based on profit ataupun based on pening kepala saya ni ustaz, dia kata macam mana saya nak, bukankah Islam tu satu je, macam ni Islam ada tiga ni. Nampak ada masalah sikit tu. Tapi tuan-tuan, itu adalah ikhtilaf ummati rahmah. Perbezaan pendapat cara kira itu rahmat. Ya, rahmat. Perbezaan pendapat mesti ada dalam dunia ni. Tuan-tuan jangan marah kata, kenapa ulama ni beza pendapat? Tak boleh ke macam ulama matematik, 1 + 1 2? Semua ulama bersepakat, ulama matematik. Tak ada siapa kata 2.5. Kan? Tak ada. Dalam bab hukum syarak memang itu adalah mukjizatnya. Allah bagi berbeza pendapat. Dan itu adalah fitrahnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nakkan para ulama tidak berbeza pendapat, dia hampir mustahil. Sebab tuan-tuan dengan suami, dengan isteri pernah tak beza pendapat? Pernah. Dengan anak pernah tak beza pendapat? Pernah. Malah dengan diri sendiri pernah tak beza pendapat? Pernah kan? Pernah tak puas hati dengan diri sendiri? Ish, kenapa aku datang ceramah malam ni, kalau aku tak datang kan bagus. Beza pendapat. Aku nak pergi kedui mana dulu ni, beza pendapat. Kejap sana dah pergi jalan, baru patah balik. Beza pendapat dengan diri sendiri. Macam mana tuan-tuan nak expect ulama tak beza pendapat, kalau tuan-tuan ni tak boleh elak beza pendapat? So jangan pandang negatif perbezaan pendapat itu, ya. Okay, sikit lagi Ustaz. Maka dalam bab riba, Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebut riba adalah satu topik antara yang paling susah di kalangan ulama. Azan Isya. Okay, kita berhenti sekejap. Subhanallah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Saya sambung sikit saja. Jadi yang pertama, poin pasal yang paling perlu kita ambil perhatian adalah zakat. Jangan pandang rendah pasal zakat. Bila tak bayar, kita dikira mencuri. Duit zakat yang ada dalam duit kita itu adalah duit orang lain. Habis. Kemudian riba. Riba ni pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebut dia adalah satu bab yang paling sukar dia kepada para alim ulama. Bukan pada orang awam saja, para alim ulama. Lalu ini menunjukkan riba ni ustaz-ustazah pun boleh jatuh dalam dia. So jadi tuan-tuan kena cari orang yang memang dia menafkahkan waktu dan kepakaran dia untuk bincang pasal riba. Lalu orang-orang itu tuan-tuan kena bagi lebih authority apabila merujuk berbanding orang yang belajar sikit-sikit. Dia macam doktor pakar otak, pakar jantung. Dia maknanya asyik praktis benda tu, jadi asyik baiki orang punya otak, baiki orang punya jantung. Lalu kepakaran dia tu berbeza. Macamlah chef, puan-puan pun masak tiap-tiap hari juga, chef pun masak tiap-tiap hari, tapi volume yang chef masak lebih banyak daripada puan-puan, ya, dan lebih pelbagai menu. Lalu dia tahu, sampaikan chef ni dia tahu tuan-tuan, kalau kita potong ayam tu pakai pisau ini dengan potong pakai patahkan, ada beza rasa dia. Dia tahu. Kalau potong dengan pisau, dengan patahkan, ada beza rasa dia. Kan? Macamlah goreng ayam, ada kulit dengan tak ada kulit, ada beza rasa je. Betul tak? Beza tak? Ada 1 titik ketchup dengan tak ada 1 titik ketchup, boleh rasa beza seluruhnya. Siapa yang biasa benda teknikal tu, siapa yang tahu? Orang experience. Sebab tu orang berautoriti perlu kita utamakan dalam mengenal pasti dan menerangkan apa itu riba dan bukan riba. Tuan-tuan tak boleh pegang tentang riba kepada tiba-tiba seorang profesor dalam bab engineering, walaupun dia bijak. Sebab nak beritahu ini riba atau tak riba, tuan-tuan tak boleh pegang kepada profesor dalam bab ekonomi, kerana dia memerlukan kepada qawaid fiqhiyah, usul fiqh, maqasidus syar'iyyah dan ilmu fiqhul muamalat itu sendiri untuk diadun semua resepi ni jadi hukum. Tuan-tuan tak boleh belajar sikit-sikit, buka satu buku terjemahan, pop ini riba, ini Islamic Bank tipu. Tak semudah itu tuan-tuan. Bukan kita nak backing Islamic Bank sangat, tapi saya tak nak beri beban kepada orang awam yang tak ada kemahiran
lalu terawang-awang tak tahu nak pegang mana. Maka itu tujuan dan matlamat saya sampaikan ini. Bukan saya nak berkata bahawa Islamic Bank tak boleh dikritik. Boleh dikritik, malah sentiasa dikritik oleh pakar-pakar ini. Tuan-tuan je tak pergi conference dia. Sebab conference dia tak menarik hati tuan-tuan untuk pergi. Sebahagiannya bila tuan-tuan pergi kena bayar mahal. Sebahagiannya tuan-tuan pergi dia cakap terlampau technical. Lalu tuan-tuan tak minat, ataupun dia pergi waktu kerja. Dia punya program waktu kerja, tuan-tuan ada kerja lain. Maka tuan-tuan serahkan kepada pakar. Jadi riba, dosa dia Allah SWT sebut dalam Quran. Ya, tuan-tuan dah tahu kan dosa dia? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jauhi saki-baki riba kalau kamu betul-betul beriman. Ya, sesiapa yang enggan menjauhinya, kamu telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan sesiapa di kalangan kamu yang bertaubat, kamu boleh ambil balik modal kamu. Nescaya kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah kata dalam ayat yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Orang yang terlibat riba dihancurkan keberkatannya, dan yang terlibat dengan sedekah dimakmurkan hartanya. Dan Nabi pula berkata, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 33 zanyah. Satu dirham riba, satu dirham lebih kurang RM20 yang kamu makan, dosanya sama berat dengan 36 kali berzina. Dalam satu riwayat yang lain yang juga sahih, yang disebutkan ar-riba 73 baban aisaruha mithla ayankih rajuli ummah. Riba ada 73 bab, pintu yang paling ringan dosanya sama berat dengan seorang lelaki berzina dengan ibunya. Ya, jangan main-main. Wallahu a'lam.